Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 27 Julai 2021. Kita mulakan berita pagi ini dengan perkembangan semasa COVID-19 bagi Sabah. Bilangan kes kumulatif kini mencecah 80,190 dengan pertambahan 720 kes baharu semalam. 6 kematian turut dilapor, iaitu 4 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kematian di Kota Marudu dan Sandakan. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, hampir 46% kes baharu dikesan hasil saringan kontak rapat, saringan kluster 31.39%, saringan bergejala 14.31%, manakala selebihnya hasil saringan bersasar dan lain-lain saringan. Sementara itu, 8 lagi lokaliti di 6 daerah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula esok hingga 10 Ogos 2021. Lokaliti terlibat termasuk 3 di Sipitang, iaitu Kampung Menengah, Kampung Buang Sayang dan Kampung Pasir Putih, Kampung Kauran Keningau, Kampung Mostin Mala Kunak, Perumahan Ladang Pontian Kuril Kinabatangan, Taman Kinarut Ria Papar dan Kampung Tawadakan Kota Belud. Menurut Datuk Masidi, PKPD di 6 lokaliti sekitar Patikang Ulu, Keningau dan Kampung Mad Siang, Penampang yang sepatutnya tamat hari ini dilanjutkan hingga 10 Ogos. Manakala PKPD di Taman Muhibah Fasa 1, 2 dan 3 Beaufort serta 2 lokaliti di Penampang iaitu Apartmen Beverly Hills Fasa 2 dan Kampung Kobusak ditamatkan mengikut jadual berkuat kuasa hari ini. Sebanyak 48 kompaun dikeluarkan di seluruh negeri kerana pelanggaran SOP COVID-19 termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, gagal mendaftar masuk premis, membawa penumpang berlebihan dan tidak mematuhi arahan kawalan pergerakan. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti kes jangkitan mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Penduduk luar bandar untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dilihat semakin meningkat saban hari. Ini terbukti apabila program Outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF yang dijalankan di kawasan luar bandar dan pedalaman sentiasa mendapat sambutan menggalakkan. Antaranya program Outreach CITF Daerah Tuaran yang berlangsung di Kampung Pahu Kiulu semalam. Program outreach ini berjaya memberi suntikan vaksin dos kedua kepada 599 penerima termasuk seorang warga emas berusia 99 tahun. Pada hari ini juga kita lihat ada umur 99 tahun datang untuk menerima vaksin kali kedua. Ini menunjukkan program ini berjaya demi untuk rakyat di Kiulu ini, khususnya di Kampung Pahu ini. Sadan ditemui media selepas meninjau pelaksanaan program Outreach CITF Daerah Tuaran di Kampung Pahu Kiulu. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan Daerah Tuaran, Dr. Abdul Rahman Ramzan berkata, setakat ini penerima suntikan vaksin dos kedua keluaran Sinovac tidak menunjukkan sebarang tanda alahan atau gejala lain. 599 orang lah dos kedua akan diberilah menggunakan Sinovac. So far sekarang telah berlangsung pun tiada masalah lah, semuanya berjalan dengan lancar dan so far pun dalam pemantauan pun tiada juga yang mempunyai alahan ataupun mempunyai masalah lah semasa mendapatkan vaksin. Perkara itu turut diakui sendiri oleh warga emas dan waris mereka yang berkongsi pengalaman selepas vaksinasi. Hai Erul. Dia cakap tidak sakit. Dia sentiasa juga nampak sihat. Bila saya tanya dia ada rasa apa-apa, dia cakap tiada juga, saya okey sejak. Program Outreach CITF Daerah Tuaran di Kampung Pahu ini memberikan suntikan vaksin dos pertama kepada penduduk di 18 buah kampung 28 Jun lalu. Ia antara lain melibatkan Kampung Sinolihan, Wasai dan Lokos dengan kerjasama Jabatan Penerangan dan Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat Kiulu.
Sementara itu, program Outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF Daerah Sandakan yang berlangsung di Kampung Dandulit berjalan lancar. Seramai 186 penduduk hadir mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dos pertama masing-masing. Kampung Dandulit merupakan lokasi pertama program Outreach CITF Daerah Sandakan bagi kawasan Parlimen Libaran. Ia dijalankan di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di bawah Parlimen berkenaan iaitu DUN Sungai Manila, Gum-Gum dan Sungai Sibuga. Adun Sungai Manila Mokran Ingkat yang ditemui pemberita memuji program Outreach CITF ini yang disifatkan langkah terbaik bagi memudahkan penduduk mendapatkan suntikan vaksin tanpa perlu ke pusat pemberian vaksin PPV sedia ada. Ia sekaligus diyakini berupaya meningkatkan lagi kadar vaksinasi penduduk di seluruh negeri, khususnya daerah Sandakan yang masih merekodkan kadar vaksinasi agak rendah berbanding daerah lain. Lebih daripada 10 buah kampung yang akan dilaksanakan outreach program ini supaya ini sampai kepada kita punya sasaran untuk pemvaksinan sekurang-kurangnya 60%. Mokran ditemui media selepas meninjau pelaksanaan program Outreach CITF Daerah Sandakan di Dewan Kampung Dandulit Sandakan. Dalam pada itu, Mokran memaklumkan lebih 3,000 penduduk DUN Sungai Manila telah didaftar dan sedang menunggu vaksinasi menerusi program Outreach ini. Pendaftaran dijalankan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM DUN Sungai Manila melalui Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung dibantu Ketua Kampung. Sehubungan itu, Mokran menasihati penduduk yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin agar segera berbuat demikian supaya tidak terlepas program outreach yang sedang berlangsung. Sementara itu, penduduk Kampung Dandulit yang ditemui RTM menyambut baik pelaksanaan program ini. Pentingnya kita menerima suntikan ini. Pertama, kita boleh mencegah daripada itu penyakit dan kita boleh mencegah daripada dia menular. Ambillah ini vaksin sebab dia bagus. Dia tidak membahayakan pun untuk melindungi diri kita dan masyarakatlah sekeliling. Ini penting juga bagi saya lah. Orang tua ada salah kan? Penting macam mana? Pasal apa kau tengok mula-mula sikit saja yang kena penyakit ini kan. Lepas tu banyak. Lepas tu bertambah lagi. Mati pun banyak juga. Itulah saya pun takut juga risau. Tapi kita mau ubat tu lah. Terpaksa kita mau injection vaksin. Program outreach ini akan diteruskan di Kampung Kuala Gum-Gum, Sungai Beruang dan Kampung Banting dengan sasaran suntikan vaksin kepada lebih 1,800 penduduk yang sudah mendaftar. Sebuah kilang pembuatan kerajang tembaga akan dibina di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sepanggar. Kerja-kerja pembinaan kilang bernilai 4.2 bilion ringgit milik SK Nexilix Malaysia Sdn Bhd itu dijadual bermula bulan depan. Ia merupakan pelaburan terbesar di KKIP setakat ini. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, kilang berkenaan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun dan dijadual mula beroperasi pada 2023. Kita juga mengharapkan lebih kurang ada 400 pekerja yang akan di-employed by SK Nexilix selepas dia fully operating. In between, waktu pembinaan mungkin lebih banyak lagi pekerja-pekerja yang kita akan employ. Datuk Dr. Joakim yang juga pengurusi KKIP Sdn Bhd berkata demikian kepada pemberita selepas menandatangani perjanjian pajakan tanah antara KKIP dan SK Nexilix Malaysia Sdn Bhd yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Sin Jong Hwan. Perjanjian itu melibatkan pajakan tanah seluas lebih 40 hektar. 2 individu dipercayai dalam sindiket pengedaran dadah di Bandaraya Kota Kinabalu dicekup polis ketika cuba membuat penghantaran di sebuah pusat beli belah. Kedua-dua lelaki berusia 22 dan 28 tahun itu ditahan Ahad lalu bersama dadah jenis syabu seberat 2.09 kilogram dengan nilai pasaran dianggar RM72,000. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata kedua-dua suspek ditahan dalam sebuah kenderaan yang diletakkan di tepi bangunan pusat beli belah tersebut. So, hasil daripada siasatan kita juga mendapati kedua-dua
lelaki ini adalah orang tengah ataupun dalang kepada satu sindiket yang agak aktif mengedar dadah di bandar Kota Kinabalu ini. Dan dadah ini dipercayai untuk diedarkan kepada penagih-penagih tempatan. SCP Muhammad Zaidi mendedahkan perkara itu dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Kepayan. Katanya polis terpaksa memecah cermin kereta selepas kedua-dua suspek enggan bekerjasama. Hasil pemeriksaan, polis menemui dadah jenis syabu yang dibungkus rapi bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek berasal dari Sarawak dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mereka kini direman 7 hari untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. SCP Muhammad Zaidi juga berkata siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengesan pembekal sebenar. Dalam perkembangan lain, SCP Muhammad Zaidi berkata pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung Perhimpunan Hartal Doktor Kontrak di Hospital Queen Elizabeth I yang dikatakan berlangsung semalam. Hasil pengeluaran pekebun kecil khususnya pengusaha kelapa sawit perlu dipasarkan sebaik mungkin bagi memastikan mereka tidak terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Justru agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah diminta memainkan peranan memantau dan memasarkan hasil pertanian pihak berkenaan. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk James Ratib juga berharap harga tinggi komoditi kelapa sawit yang dinikmati kini akan berterusan. Sentiasa memastikan supaya hasil-hasil tanaman itu dapat dipasarkan dengan sebaik-baiknya. Saya telah pun mengarah agensi-agensi di bawah kementerian saya supaya dapat memantau bukan saja di kawasan N48 tersebut tetapi di seluruh Sabah. Datuk James ditemui RTM ketika melakukan lawatan ke program outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Kecil Paitan di Dewan Datuk James Ratib, Kampung Botition, Paitan. Mengenai penyaluran bakul makanan, beliau yang juga adun Sugut berkata, setakat ini bantuan bakul makanan bagi kawasan berkenaan mencukupi. Datuk James menjelaskan, bantuan bukan sahaja disalur oleh pejabat adun, malah pejabat parlimen beluran dan syarikat berkaitan kerajaan. Baik, sekian berita pagi Sabah, tepati janji temu vaksinasi anda bersama jayakan sasaran imuniti kelompok negara. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.